Bab haram menghimpunkan di antara seorang perempuan dan mak saudaranya, yang ini sebagai isteri. Mak saudara sebelah ayah, atau khalatiha, ataupun mak saudara juga sebelah mak. Fin nikah, himpunkan dalam perkahwinan, mana untuk menjadikan isteri. Tidak boleh haram menghimpunkan, mana seorang perempuan dengan makcik dia, mana sebagai isteri. Tak apa, kita terjemah. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dihimpunkan di antara seorang perempuan dengan makciknya, makcik sebelah ayahnya, dan di antara seorang perempuan dengan makciknya, yakni makcik sebelah ibunya. Maksud dianya, tidak boleh dijadikan seseorang perempuan itu sebagai isteri setelah makcik dia telah menjadi isteri kepada seseorang itu, ataupun sebaliknya. Tidak boleh dijadikan makcik dia itu sebagai isteri setelah anak saudara dia jadi isteri. Begitulah. Yang ini dalam masa yang sama lah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari 4 macam perempuan. Dari dihimpunkan, yang dijadikan mereka itu sebagai isteri dalam satu masa, iaitu diantaranya lah perempuan dan mak saudara dia sebelah ayah, dan perempuan dengan mak saudara sebelah mak dia. Pasal kita ni bahasa Melayu ni, mak saudara belakang, balik ayah pun serupa je, balik mak pun tak ada perkataan khusus. Kalau mak cik pun serupa juga, mak cik apa di balik mak pun boleh juga, mak cik balik ayah pun boleh juga. Tapi bahasa Arab tidak. Ammah tu maknanya mak saudara balik ayah, adik-beradik ayah. Khalah tu adik-beradik mak. Gitu. Riwayatkan dari Abi Hurairah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih sepatu je lah. Cuma ini cara Muslim, dia buat mari banyak sanad dia, isi dia lebih kurang ada beza sikit-sikit lah dulu, kemudian lafaz tu. Tidak boleh dikahwini. Tadi tidak boleh dihimpunkan. Dihimpunkan lah ke mana? Yang ni tidak boleh dikahwini. Mak saudara ala bintil akh, setelah anak saudara nya menjadi isteri kepada seseorang. Dan tidak boleh ibnatul ukht alal khalah, anak kepada saudara, anak kepada saudara seseorang perempuan itu alal khalah, yang setelah makcik dia tu menjadi isteri kepada seseorang. Tak boleh. Tak boleh dikahwini seorang perempuan setelah makcik dia sebelah mak ni. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang menghimpunkan di antara seorang perempuan dan dan ammahnya, dan seorang perempuan dengan khalahnya, makcik dia lah. Ibnu Syihab berkata, kami percaya, kami yakin khalah ayahnya, khalah ayah kepada perempuan itu, mak saudara kepada ayah, yang ni tok saudara, mak saudara sebelah mak dan mak saudara sebelah ayah, bagi ayah dia tu bitilkal manzilah, sama juga. Sama juga hukumnya. Jadi ke atas lah, ke atas. Tok saudara lagi, hak datang lagi ni apa saudara, tak boleh lah. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu juga, la tunkahul mar'atu ala ammatiha,
Maksud dia kalau kita nak kira asal dia, seseorang perempuan tidak boleh dikahwin. Ala tu makna di atas, bukan makna di atas lagu mana. Setelah mak saudara bagi perempuan tu sudah jadi bini kita. Dalam masa yang sama kita nak buat anak saudara bagi bini kita saat ni sebagai bini. Tak boleh. Itu ala tu. Ala tu makna ammah tu dikahwini dulu. Ammah tu dikahwini dulu. Lepas tu baru anak saudara tu nak dikahwini. Ketika mak saudara tu masih menjadi isteri. Itu tak boleh. Begitu juga sebaliknya. Tapi hal ni lafaz al-mar'ah ala ammatiha ni lagu tu. Hal ni pun sepatutnya juga bimithlihi kata dia. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak boleh seseorang itu meminang atas pinangan saudaranya. Maksud atas tu setelah saudaranya meminang dulu. Sebab tak dia. Setelah saudaranya meminang, dia tak boleh pergi masuk pula minang. Setelah orang lain pergi pinang. Wala yasumu ala saumi akhi. Supaya tu juga ala tu maknanya di atas. Tidak boleh seseorang itu menawar di atas tawaran saudaranya. Mana setelah saudara dia tu tawar untuk membeli sesuatu, dia tak boleh tawar. Wala tunkahul mar'atu ala ammatiha. Seseorang perempuan tidak boleh dikahwini ala ammatiha, di atas makciknya, yakni setelah makciknya dikahwini oleh seseorang itu. Wala ala khalatiha, seperti itu juga. Dan tidak boleh seseorang perempuan itu meminta supaya dicerai saudaranya. Supaya dicerai saudaranya, litaktafi'a sahfataha, untuk dia terbalikkan pinggan pinggannya, untuk dia terbalikkan pinggan saudara dia, atau untuk dia menikmati, untuk mengambil kepada dia, untuk diri dia pinggan saudara dia. Walitankih, hendaklah dia berkahwin. Fa innama laha ma kataballahu laha, kerana dia akan mendapat apa yang telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Seterusnya begitu kata ya, Nabi SAW melarang seseorang perempuan dikahwini setelah makcik dia, sebelah ayah ke atau sebelah ibu, telah dikahwini oleh seseorang itu. Atau seseorang perempuan, ini larang juga, meminta supaya dicerai saudaranya, saudara perempuan, litaktafi'a ma fi sahfatiha, untuk dia terbalikkan pinggannya, ataupun untuk dia mengambil untuk dirinya apa yang selama ini berada dalam pinggan saudaranya. Fa innallaha azza wa jalla raziqha, kerana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla itulah yang memberi rezeki kepadanya. Pasal lagi ni pun lagu tu jugalah. Seterusnya bab haram berkahwin orang muhrim. Haram orang muhrim, orang yang sedang ihram haji, berkahwin, dan makruh khitbahnya, pinangan, meminang, makruh meminang. Haram berkahwin dan makruh meminang. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin Ubaidillah, dari Nubaih bin Wahab, bahwa Umar bin Ubaidillah mau mengahwinkan Talhah bin Umar dengan anak perempuan Syaibah bin Jubair. Dia pun hantar orang kepada Aban bin Uthman supaya Aban hadir sama dalam majlis perkahwinan itu. Pada ketika itu Aban ni, anak kepada Sayyidina Uthman ini, adalah menjadi amir, syekh lah, menjadi ketua haji. Faqala Aban berkata, saya telah mendengar Uthman bin Affan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muhrim tidak boleh berkahwin dan tidak boleh
dikahwinkan. Yungkah di situ. Dan tidak boleh meminang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Nafi'. Dia berkata, Nubaih bin Wahab menceritakan kepadaku, katanya, Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar telah menghantar saya. Dia mahu meminang anak perempuan Syaibah bin Uthman untuk anaknya. Fa'arsalani, dia pun menghantar saya pergi menemui Aban bin Uthman. Pada ketika itu dia berada alal mausim, ketika itu dia berada di musim haji. Faqala, Aban berkata, ala urahu a'rabiyan, aku rasa dia ni orang hulu. Innal muhrim la yankihu wa la yunkahu. Orang muhrim, orang yang sedang ihram, tidak boleh berkahwin dan tidak boleh dikahwinkan. Uthman menceritakan perkara ini kepada kami, diambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dari Nafi', dari Nubaih bin Wahab, dari Aban bin Uthman, dari Uthman bin Affan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, supatu juga, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Dalam setengah-setengah riwayat itu dia sebut bukan la yunkahu, tetapi la yunkihu. Makna dia dia tidak boleh mengahwinkan orang lain. Nak menikah sendiri pun tak boleh, nak menikahkan orang lain, anak dia ke siapa ke, tak boleh. Ini pun hak tadi juga, riwayat tadi juga, sanad saja beza di bawah tu. Al-muhrim la yankihu wa la yakhtub. Orang muhrim tidak boleh berkahwin dan tidak boleh meminang. Riwayat daripada Nubaih bin Wahab bahawa Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar mahu mengahwinkan anaknya Talhah dengan anak perempuan Syaibah bin Jubair pada masa haji. Aban bin Uthman pada ketika itu menjadi amir haji, ketua rombongan orang haji. Dia pernah hantar orang kepada Aban menceritakan bahawa aku mahu mengahwinkan Talhah bin Umar. Jadi aku suka kalau engkau hadir dalam majlis perkahwinan itu. Aban pun berkata kepadanya, ala uraka iraqiyan jafiyan, nampaknya engkau ni orang Iraq yang jahil. Sesungguhnya aku telah mendengar Uthman bin Affan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrim. Apa tadi? Muhrim tidak boleh berkahwin. Seterusnya riwayat daripada Abi Sya'tha bahawa Ibnu Abbas menceritakan kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan Maimunah wa huwa muhrim, ketika dia dalam ihram, ketika baginda muhrim dalam ihram. Kemudian ini Zuhri menceritakan, Ibnu Numair kata fahaddatsu bihi, saya pun ceritakan hadis ini kepada Zuhri. Faqala, dia pun kata Yazid bin Al-Asam menceritakan, beritahu aku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwininya wa huwa halal, ketika dia tidak dalam keadaan ihram. Itu makna halal, ketika dia dalam keadaan halal, yakni tidak memakai ihram. Seterusnya riwayat dari Abi Sya'th, Jabir bin Zaid Abi Sya'tha dari Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwini Maimunah wa huwa muhrim, ketika dia dalam keadaan ihram, atau ketika dia berada di tanah haram.